Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid 14, sedikit muqaddimah dipetik daripada sebuah hadis daripada Urwah bin Az-Zubair. Katanya, suatu hari aku pernah bertanya kepada mak menakan aku, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Urwah bin Az-Zubair, ya ummata, la a'jabu min fahmik aqul zawjatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abi Bakr ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم atau kama qal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini riwayat Imam Ahmad, dimasukkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Urwah bin Az-Zubair. Siapa dia Urwah bin Az-Zubair? Itu kena kenal dulu. Urwah bin Az-Zubair, pertama, dia adalah saudara laki-laki kepada Abdullah bin Az-Zubair. Siapa dia Az-Zubair, bapa kepada Urwah dan Abdullah ni? Az-Zubair bin Al-Awwam, terkenal namanya, sahabat Nabi. Ia adalah suami kepada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhumah. Asma nikah dengan Az-Zubair Al-Awwam. Urwah bin Az-Zubair ini dengan Aisyah, siapa dia? Pangkat anak menakan. Pasal Urwah bin Az-Zubair ialah anak kepada Asma, anak kepada Az-Zubair, Asma saudara perempuan kepada Aisyah. Urwah bin Az-Zubair ini dia adalah anak menakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kena kenal dulu rawi tu baru dia faham sekali lagi. Urwah bin Az-Zubair dia adalah tabi'in. Dia anak kepada Asma, dia golongan tabi'in, dan dia salah seorang daripada 7 fuqaha Madinah di zaman itu.
Makna dia, apa-apa hal yang bersangkut dengan hukum hakam fiqh, bersangkut dengan syariah, bersangkut dengan soal-soal agama, maka orang akan rujuk kepada 7 orang, di antaranya Urwah bin Az-Zubair ini. Hebatnya kata Urwah ni. Satu hari Urwah bin Az-Zubair ini dia sudah pun bersembang dengan mak menakan dia ni, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelum saya terlupa, kalau kita kaji tentang sejarah nasab keturunan Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam ni semua, Tok Nek mereka akan sampai kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Tu kena tahu tu. Safiyah binti Abdul Muttalib ialah saudara kandung dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam maksud dia, Urwah ini dalam tubuh dia, manusia yang hebat ini mengalir darah Bani Hashim. Begitu. Kata dia, satu hari aku sembang dengan mak menakan aku, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aku sembang tentang apa? Tentang ilmu tib, ilmu perubatan. Dia kata, ya ummata, dia kata, wahai makcik, dia kata, la a'jabu min fahmik. Aku tak heran kalau makcik satu orang yang paling faham dalam agama. Aku tak heran. La a'jabu min fahmik, maksud dia aku tidak heran kalau makcik satu orang yang cukup faham tentang Islam. Begitu. Kerana apa? Kerana aqulu zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana makcik satu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu, wa bintu Abi Bakrin, dan anak kepada sahabat paling kanan kepada Nabi, iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala a'jabu min ilmiki bisy', aku pun tak heran kalau makcik satu orang yang cukup handal dalam syair Arab ni. Aku tak heran. Kerana apa? Makcik anak kepada Sayyidina Abu Bakar, isteri kepada Rasulullah, cukup faham tentang syair Arab. Dan aku tidak heran, wa ayyamin nas, makcik paling faham, paling pandai tentang sejarah manusia. Kerana keturunan yang mengalir darah dalam tubuh badan makcik ini ialah orang hebat-hebat dalam bidang sejarah. Aqulu ibnatu Abi Bakrin, makcik satu anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa kana a'laman nas, tuan kepada Urwah ni, Sayyidina Abu Bakar ni sealim-alim manusia. Au min a'lamin nas, atau di kalangan orang yang sangat tinggi ilmu dia. Walakin, kata dia, tapi nak tanya satu lah makcik yang duk jadi soalan dalam kepala ni. Dia kata, walakin a'jabu min ilmiki bitibbi kaifahu. Saya duk tengok ni, makcik ni satu orang yang faham sungguh tentang perubatan ni. Kau tanya sakit ni ubat apa, tanya hak ni ubat apa, semua tahu. Aisyah di antara isteri Nabi yang pandai tentang adunan ubat, nak ambil ubat apa, nak makan apa, tradisional ke apa, lagu tu akak kayu apa betul, dia tahu. Maka Urwah bin Az-Zubair ini sudah tanya kepada mak menakan dia. Dia kata, walakin a'jabu min ilmik bitibbi, tapi aku berasa heran dengan makcik satu orang yang cukup pandai dalam bidang perubatan. Pandai sungguh. Kaifahu, boleh tak cerita macam mana makcik boleh dapat ilmu perubatan ni? Begitu. Wa min ainahu, daripada pergi mengaji tentang perubatan ni, mengaji daripada mana? Qal, kata Urwah bin Az-Zubair ini, dia kata, fadarabat ala mankibih, maka mak menakan aku Aisyah radhiyallahu anha, dia tepuk bawah aku. Urwah kata, tepuk tu macam nak habaq satu benda. Fadarabat ala mankibih, dia tepuk bawah Urwah ni. Dia kata, waqalat, kata Aisyah, ay Urayyah, dia kata, ay Urayyah kesayangan, dia kata. Nama dia Urwah. Arab kalau sayang dia nanti panggil apa? Kalau Urwah, Urayyah, tu sayang tu. Kalau anak nama Anas, panggil Unais. Nabi pernah panggil kepada Anas bin Malik dengan panggilan yang mesra, yang manja ni, ya Unais, wahai Unais. Maksud dia Anas, wahai Anas kesayangan. Arab kalau dia guna sirah macam tu, maksud dia kesayangan.
kata Aisyah ni kepada dia, ai Urayyah, dia kata sambil tepuk bahu, dia kata, hei Urayyah kesayangan aku ni nak abang, dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu inda akhiri umri atau fi akhiri umri. Dia kata main nak cerita dekat, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir umur baginda Nabi sakit. Kana yasqamu, Nabi sakit, dia kata, fakanat taqdamu alaih wufudul Arab min kulli wajhin. Bila Nabi sakit, orang mai ziarah Nabi. Hak mai ziarah Nabi ni mai daripada pelusuk negeri Arab ni mai. Sahabat-sahabat, orang-orang hak duk jauh pakat mai. Wufudul Arab, mai kabilah-kabilah Arab ni daripada min kulli wajhin, daripada setiap penjuru negeri Arab ni, dia kata. Waktu Nabi sakit tu, fatana'at lahul an'at. Bila depa mai, depa bagi petua. Bila depa tengok Nabi sakit, mai satu kelompok mai ziarah, tengok Nabi nampak tak sihat apa semua, depa kata pi cari daun-daun apa, pi cari apa, pi buat bagi minum contohnya. Selagi mai hak alim pula mai, dia kata fatana'at lahul an'at. Depa bagi petua macam ni pula, depa duk sifatkan ubat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari-hari Nabi diziarahi dengan wufudul Arab ni, mai daripada seluruh pelosok Arab ni, mai duk bagi petua ubat. Maka Aisyah kata, wa kuntu, dan aku nak abang dekat wahai Urwah bin Az-Zubair, wa kuntu u'alijuha lahu, akulah yang prepare ubat-ubat tu, akulah yang pi cari akang kayu tu, akulah yang pi cari daun-daun hak depa abang tu, akulah pi u'alijuha lahu, akulah yang pi duk ubat, pi duk apa ni semua ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min thamma, kata Aisyah, daripada situlah aku jadi reti ubat-ubat tradisional, ubat-ubat orang Arab, ubat-ubat yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada khibrah, pengalaman wufudul Arab yang duk mai ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi tengah sakit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebahagian ulama mentahqiqkan hadis ini sanadnya baik. Baik, apa kesimpulan kita nak buat sesuai dengan tajuk kita mengaji Abwabut Tib, bab Tibun Nabawi ni? Satu, Islam satu agama yang tidak menolak usaha untuk kita berubat, tak tolak. Bahkan Islam satu agama yang mensunatkan kita, yang menganjurkan kita untuk kita ikhtiar cari ubat bagi baik penyakit kita. Satu. Yang kedua, ubat yang digunakan itu tidaklah semestinya ubat itu disebut di dalam hadis, ataupun disebut di dalam kitab, ataupun disebut di dalam syariat. Tidak mesti. Tapi kalau ada, okey. Tapi di sana ada ubat-ubat yang dipanggil dalam bahasa kita ni ubat tradisi. Ubat yang dimakan sekian lama oleh masyarakat setempat. Kalau demam, orang buat hak ni. Kalau jenis tak mau kebah, macam ni. Kalau selsema, cari daun ni. Kalau kahak tak mau cair, pi minum air ni. Ubat tu dia panggil ubat yang dalam masyarakat tu dia padu amal, dan ubat itu tidak mudarat. Maka ubat hak macam ni, Islam satu agama yang tak tolak. Dia tak tolak. Kalau dia tidak mudarat, dia tidak mendatangkan bahaya, bahkan dia diyakini turun-temurun, kata ubat tu bagus. Nabi SAW waktu Nabi sakit, Nabi tak halang Aisyah untuk jangan buat ubat tu. Nabi pasrah. Pasal apa? Pasal yang ni umuri ad-dunya, urusan dunia. Maka urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam hadis Nabi kata apa? Hampa lebih reti tentang urusan dunia hampa. Hampa reti. Ada hadis waktu Nabi tengok sahabat tut pokok kurma, sahabat kahwinkan pokok tamar ni, Nabi tegur mula-mula, pasal apa buat macam ni? Tak payahlah buat macam ni, kita serahlah pada takdir tanam macam biasa. Dak, sahabat-sahabat di Madinah kata apa? Dak, kami buat macam ni, buah dia besar, isi dia tebal, hasil dia hebat. Lepas tu Nabi kata apa? Akhirnya terbukti amalan yang duk buat lama dah di kalangan para sahabat ni bagus. Akhirnya Nabi kata apa?
Aku kalau bercakap soal agama yang bersangkut dengan hukum hakam, bersangkut dengan Allah, maka aku tidak tipu. Tapi kalau hal-hal dunia, aku cuma sangka sahaja. Zan dia panggil. Maka sangkaan aku boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kerana aku sangka antum a'lamu bi umuri dunyakum, hampa lebih reti tentang urusan dunia hampa. Start pada situ, sahabat continue amalan mengkahwinkan pokok tamar ini. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu pengajaran yang kedua. Islam tidak tolak ubat-ubat tradisi yang ada dalam masyarakat, asalkan dia tidak mendatangkan bahaya kepada kita dan dia diiktiraf oleh pakar-pakar perubatan semasa. Yang kedua. Yang ketiga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang rasul yang mendapat wahyu, pun merendah diri dalam hal-hal perubatan. Nabi menerima pandangan orang lain. Nabi terima. Itu tanda Nabi terima. Aisyah, bila Aisyah cerita, dia pemain habaq fatan atlahul an'ad, dia kata kat Nabi, pergi cari don-doni sekian-sekian, pergi cari upang-upang dan sebagainya, kemudian makan, minum dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima pandangan tu. Kerana apa? Kerana benda ini kalau membawa kebaikan, boleh diterima. Tiga benda. Nah, tiga pengajaran daripada hadis yang kita baca ini, riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, menceritakan tentang hebatnya perubatan dalam Islam. Pertama, Tibun Nabawi, perubatan yang bersangkut dengan hadis Nabi, bersangkut dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, perubatan tradisi yang dalam masyarakat kita, kalaulah ada yang baik-baik, yang diiktiraf, yang diyakini tak pernah menyebabkan orang mati, bahkan sembuh penyakit tertentu, maka boleh guna, bahkan disunatkan dan dianjurkan dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Okay, kita sampai pada tajuk bab majaa fi karahiyatit tadawa bil kayy. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Iaitu bab yang ke-129 yang telah datang ia pada menyatakan tegah berubat dengan tunu besi panah ke badan manusia. Sebelum kita nak baca ni tuan-tuan, dia intimate dua tajuk pendek-pendek saja. Pertama, ada tegahan daripada Nabi, pi ambil besi panah, pi duk demah atas badan bagi baik penyakit kulit contohnya, bagi baik ketuat contohnya, bagi hilang ketuat contohnya, bagi apa lagi? Pi buat lagu tu. Hak pertama dia kata apa? Karahiyah at-tadawa bil kayy. Tak boleh pi duk tunu dengan besi panah ni di tubuh badan. Kerana apa? Kerana perubatan itu kerah. Baik. Selagi kita nanti jumpa satu tajuk, dia kata bab majaa fi rukhsati fi zalik, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan maaf, maksudnya boleh rukhsah berubat dengan menunu besi panah itu. Oh, tuan-tuan tengok yang ni, hadis ni dia nampak bertentangan, tapi tak, dia tak tentang. Dia ada syarah dia, ulama tolong tarjih bagi mai kat kita. Sebab tu kita ni kalau mengaji hadis, satu saya nak pesan, jangan baca satu hadis, jangan baca dua hadis, baca semua hadis. Kalau berasa tak erti, jangan komen. Sama lah macam orang duk baca-baca hadis ni, tiba-tiba menyalahkan ibadat orang. Oh, mazhab Syafi'i ni tak betul. Oh, yang kunut subuh ni tak betul. Oh, duduk tahiyat lagu tawarruk, lagu iftirash yang betul, tawarruk tak betul. Dia kira dia baca dah hadis tu, so hadis tu betul, hadis tu betul, kefahaman dia tak betul. Nampak tuan-tuan? Banyak dalam hadis ini kita nampak ada pertentangan di antara satu hadis dengan satu hadis. Tapi tak, ulama sudah pun menjelaskan. Yang nampak bertentang itu kerana kita tak faham. Bila kita faham, baru kita tahu kata tak ada apa pun. Dalam kes ni special case. Dalam kes ni memang hak tu cara berubat dah. Begitu. Nah, baik kita tengok, ketahuilah kiranya saudaraku. Berubat dengan tunu besi panah ataupun batu panah itu ialah ubat yang kerah, dia kata. Oh, macam Rambo cerita, ambil lagu dudia.
Boleh ke Ustaz? Dia kata kena tembak kan, cabut peluru lagu ambil api soih lagu tu. Macam cerita Rambo pula dia kata. Ambil besi panas ke api apa semua ni. Dia kata perubatan dengan kita pilayuk besi panas atas api, kemudian ambil pi demah di badan nak bagi baik penyakit ni, ialah ubat yang keras dia kata. Dan berat kepada tubuh manusia menanggungnya. Ialah sakit, benda tu benda yang mendatangkan parut dan cedera, begitu. Sekiranya ada ubat lain daripada tunu api itu, sayogialah tinggalkan dia. Nampak tuan-tuan cara baca tu? Syekh Idris Al-Marbawi dia tak bermain hadis lagi, dia bermain kesimpulan umum dulu. Dia kata tunu besi panas ni, piduk demah dengan besi panas ni perubatan yang keras, yang berat, yang bahaya. Dia kata kalau ada ubat lain yang boleh menggantikan cara macam tu, maka ubat hal lain itu lebih diutamakan daripada yang tu. Okey. Istimewa pula berubat dengan tunu api itu mujarab ia pada setengah tempat dan tidak mujarab ia pada setengah tempat. Apatah lagi kajian sudah menunjukkan ada penyakit yang tak sesuai dengan kaedah ni, ada penyakit yang sesuai, maka mengambil langkah selamat tak usah. Begitu. Nah, baik. Bukannya segenap penyakit boleh tunu dengan besi panas semuanya, maka iaitu menyakiti badan jua dan tidak berfaedah, dia kata. Kok lah tuan-tuan dengar cara nak bagi hilang ketuat lagu tu, pergi buat macam tu. Okey, tajuk yang pertama dia kata apa? Kalau tak kena gaya, mudarat dan tidak berfaedah langsung, dia kata. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Hadisnya an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kayyi atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia akan sahabatnya daripada berubat dengan tunu besi panas dan seumpamanya. Siapa kata? Sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kayyi. Nabi pernah tegah sebahagian sahabat, jangan berubat macam ni, macam tu. Dan aku ada kena satu penyakit yang hodoh sekali oleh kerana payah senangnya, iaitulah penyakit buasir. Dia kata aku pernah sekali kena penyakit buasir. Buasir apa tuan-tuan? Kita maaf sebut isi bungkuk terkeluar. Dia buang-buang air sekali, hak tu luruh pi. Lepas tu duk jolok masuk balik. Oh tuan-tuan, orang kena buasir ni tuan-tuan, saya pernah tengok, kesian ya Allah. Dia berubat ni kata tempat tak mau nak lega. Kata orang bagi tahu kata apa, pi sekian-sekian tempat. Ni kita kait dengan hadis tadi ni. Ada satu orang tua, dia berubat dengan jambu batu je. Ada juga tuan-tuan. Sungguh ni cerita. Dia bukan berubat cara-cara jampi dah. Suruh makan dengan, dia buatlah sikit. Berubat cara macam tu. Gua cari jambu ke apa tak tahu, makan biji dia. Jambu batu jenis biji merah tu. Ada orang cerita kat saya baru ni. Dia kata nak jadi asbab mujarab yang kata ubat tu. Tapi bagi setengah orang tak mujarab. Ni ada orang dia tanya ni apa cerita ni, dia kata. Setengah orang okey, setengah orang tak okey. Kita bawa hadis tu, saya bawa dah hadis hari tu ni. Yang Nabi kata apabila ubat itu bertepatan dengan penyakit, maka sembuh dengan izin Allah. Atau kama qala Rasul, apabila ubat itu wafaqa, dia bertepatan dengan penyakit itu, dia sesuai dengan penyakit itu, bagi orang ni lega macam tu kan. Bagi hak dia ni tak sesuai. Oh dia ni pula pergi berubat cara ginseng pula dah. Kan? Pergi berubat ginseng halal lah, tak ada campur benda haram semua ni, akang kayu cara perubatan Cina ni tradisional dia apa, pergi makan ayak, pergi minum ayak tu semua, pergi lega penyakit tu, sesuai dengan dia. Begitulah dalam dunia kita hari ni tuan-tuan. Islam satu agama yang suruh kita rujuk kepada ahli dia. Kalau sesuai dengan ubat ni, maka boleh sembuh penyakit tu. Baik, Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata aku ni pernah satu masa dulu sakit buasir, dia kata.
Qal, kata dia, fabtulina faktawaina fama aflahna wala anjahna, atau kama qala. Dia kata Imran, maka kena bala aku, dia kata. Nak duduk tak boleh, tidur tak senang, buang air susah, darah dah keluar, tuan. Orang kena buasir ni, iaitu kena penyakit buasir itu bala. Dia kata, tiadalah aku dapat ubat yang mudah memperbuatnya lain daripada tunu dengan besi panas. Tak turah dah, dia kata. Lah kali perangat-perangat ada kaedah ni boleh kot. Pergi lagu duduk demah besi panas, tuan-tuan. Orang kalau sakit dah, tuan-tuan, dia tak peduli dah. Macam kita sakit gigi, tuan-tuan, pergi kat doktor ni, kira nak suruh hang cabut lah. Marah doktor tu. Doktor kata tak boleh lagi, tengah sakit ni tak boleh, kena bagi lega tu. Saya bagi ubat tu, ubat bagi tahan sakit apa semua balik makan. Dia kata aku tak mau dah gigi ni, dia kata sakit aku tak mau dah. Nampak, tuan-tuan? Orang kalau sakit ni dia tak peduli dah. Apa ada ubat yang boleh baik sakit aku mau. Tuan tanya sahabat-sahabat yang pernah kena sakit gigi, sakit sampai dia kata apa, ustaz saya tak pernah rasa sakit yang paling sakit daripada sakit gigi. Ada macam tu. Padahal ada aja sakit lain teruk pada sakit gigi, tapi bagi dia waktu dia main nyut sakit gigi tu, hak tu paling sakit. Oh, dia kata sakit ni ya Allah ustaz, berasa nak tumbuk ni rumah. Dia kata ni rumah pun nampak serupa macam boleh tumbuk. Tu yang kata sakit tu tak. Sama macam Imran ni, dia kena penyakit buasir, tak torah dia ni. Akhirnya dia menggunakan kaedah Al-Kayyi tadi, iaitu demah dengan besi panas yang dibakar di atas api. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan telah aku tahukan akan Nabi pernah tegah, dia kata. Kata Imran, ini saya sebut tadi, tuan-tuan, bila kita sakit baru kita tahu waktu tu. Imran sendiri kata, aku pun tahu Nabi pernah tak bagi, tapi kerana aku rasa itulah kok kaedah yang boleh untuk menghilangkan sakit dan bala yang aku kena ni, aku guna kaedah tu, dia kata. Tetapi harap juga hati, dia kata, mudah-mudahan senang sihat aku dengan tunu itu, dia kata. Maka aku bakar besi, kemudian aku tunu tempat buasir itu. Tidak juga aku dapat faedah tunu itu, dan tiada maju perbuatan demikian lain daripada mendapat azab sakit dengan bertunu besi itu. Dia kata aku pergi buat benda ni semua, lah kali bukan kata baik, kuih teruk. Kuih teruk, dia kata fama aflahna, tak berjaya tindakan aku tu, wala anjahna, tak boleh faedah pun, dia kata. Kuih teruk lagi, dia kata. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Takat tu, tuan-tuan faham tak? Kita baca ni hadis tentang Al-Kayyi, tapi pengajaran dia besar. Bila kita nak berubat, ni saya pesan diri saya, kita semua, bila kita nak berubat, Islam suruh kita berubat, tapi ubat yang kita nak guna itu mestilah ubat yang diyakini oleh ahli dia bahawa ubat tu tidak mudarat. Kalau tidak, jadi berdosa. La darar wa la dirar. Tak boleh pakai agak-agak, tak boleh. Itu pengajaran dia. Kita nak ubat dengan ubat tradisional, ubat-ubat yang ada dalam masyarakat kita, silakan. Kalau ubat itu tidak ada kesan sampingan, satu, tak ada kemudaratan, tak mendatangkan bahaya kepada kita, boleh guna, baik. Bila sebut tak bahaya ni, siapa yang nak endorse benda tu? Siapa yang nak mengesahkan kata hak ni okey? Maka kita hidup di zaman yang ada badan yang boleh mengesahkan sesuatu vaksin atau ubat atau tradisional punya ubat ni semua, ubat ini baik untuk kesihatan, mesti ada ahli dia. Dalam bahasa mudah apa dia? Orang-orang perubatan. Orang-orang ni dia mengaji dalam bidang tu, dan dia ada makmal yang boleh dia kaji. Okey, kita guna. Sebab tu, tuan-tuan, hari ni nak buat keluar produk apa pun, orang yang betul-betul ikhlas, sungguh-sungguh nak bantu orang dengan ubat tradisional ni, dia pergi cari makmal lab untuk cek ubat dia. Dia dikeluar sertifikat daripada makmal USM contohnya. Tengok saya punya ubat digesahkan, dah disahkan, ubat tradisional kencing manis saya ni bagus contohnya, tak ada kesan sampingan, dia adalah ubat tradisional. Tapi jika ada kesan-kesan yang berlarutan, sila berjumpa dengan doktor. Dia tulis itu. Dia pun ada sertifikat, ada kelayakan. Itu betul.
Tak boleh. Oleh kerana kita duduk di zaman hari ni tuan-tuan, zaman yang semalam saya ceramah di cerita tentang akhir zaman ni. Zaman hari ni manusia, minta maaf sebut, yang tak jujur itu ramai. Manusia yang bermatlamatkan keuntungan dunia itu banyak. Manusia yang dia mencari rezeki di atas keperitan orang lain banyak macam ni. Kawan ni sakit, susah dan sebagainya, dia kira apa? Dia kira ada ubat yang boleh lega. Okey, ada orang dia mengambil advantage, ada peluang untuk dia buat untung di situ. Hati-hati. Tuan-tuan nak guna ubat-ubat tradisional silakan, tapi tuan-tuan kena demand sikit. Pasal kita pengguna, kita ada hak. Mana bukti kalau saya makan hak ni tak ada kesan kepada saya, tak ada kesan sampingan, maksud dia tak ada benda yang membahayakan saya. Oh, dia kata saya sudah pun maksud amal semua dah siap dah ni. Okey, tuan-tuan bijak dalam menggunakan perubatan. Tuan-tuan jangan baca hadis Nabi tadi tuan-tuan kira Nabi orang main hebat je guna terus. Itu zaman Nabi SAW. Kita duduk di zaman tuan-tuan ni main cerita daging kartel apa semua ni, kita tengok apa ada jadi hari ni tuan-tuan. Bukan kita suruh buruk sangka kat orang. Hazar, hati-hati. Sebab Quran dalam Quran Allah suruh apa? Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambil sikap hati-hati. Khudhu hizrakum maksud dia apa? Ambil sikap jaga-jaga. Ni tuan-tuan jaga-jaga, pakai mask, solat berjarak, dengan fatwa yang dikeluarkan apa semua ni, ini bertepatan dengan hadis dan Quran. Quran suruh khudhu hizrakum. Dalam Quran kata apa? Khudhu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Dalam perang pun kita kira meluru lah nak boleh syahid tuan-tuan perang, tapi dah Quran kata apa? Ambil langkah jaga-jaga, sama ada nak bergerak secara berkumpulan ataupun seorang-seorang ataupun macam mana, ambil, dia kata dalam Quran sebut. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil iktibar daripada hadis yang kita baca ini. Bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Uqbah bin Amir dan Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, kita masuk bab majaa fi rukhsati fi dhalik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas maaf berubat pada menunu dengan besi panah itu. Ni pula dia bawa main hadis, ada ketikanya Nabi pernah menggunakan kaedah ni kepada sebahagian sahabat. Maka dia panggil ar-rukhsah fi zalik. Asal tak boleh, tapi oleh kerana penyakit itu sesuai dengan kaedah al-kay tadi, maka digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah diterangkan dalam masalah 129 di atas itu akan tegah berubat menunu badan dengan besi panah. Okey. Dan ini pula satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang menunjukkan atas harus pula berubat yang demikian itu, iaitu katanya an Anas ibni Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad ibna Zurarah minasy-syaukah. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini khadam Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunu dengan besi panah akan As'ad bin Zurarah dari sebab kena penyakit kelurutan di badannya. Ini jadi syaukah, jadi macam serba. Dia lah ketuat ke apa tak tahu tumbuh di badan ni. Nabi guna kaedah tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubay dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Okey, tuan-tuan ingat hadis tadi kita baca yang pertama, di kita baca hadis yang kedua, Nabi menggunakan kaedah al-kayyi kepada As'ad bin Zurarah. Okey, kita tengok masalah dia kata berubat dengan tunu besi panah, dan dalil yang menunjukkan atas harusnya lagi, iaitu dikeluarkan pula oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Jabir bin Abdullah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kawahu. Sekali lagi, ni pula daripada Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Diriwayatkannya daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menunuh akan Ubay bin Ka'ab itu dengan besi panah kerana mengubat sakitnya. Satu lagi hadis main daripada Ubay bin Ka'ab. Okey. Kata Abu Isa, bermula ini hadis sahih. Tadi pun Imran bin Husain hadis sahih. Yang ni pun hadis daripada Jabir bin Abdullah daripada Ubay bin Ka'ab pun hadis sahih. Hadis daripada Anas bin Malik hadis hasan. Baik, macam mana kita nak buat? Kita tengok macam mana ulama selesaikan hadis yang nampak bertentangan ini. Tentu kita mengaji dalam fiqh ni. Lepas tu saya pesan banyak kali, kita membaca hadis dalam masa yang sama, kita perlu merujuk kepada faqih, orang yang faqih. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mana-mana orang yang Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan kepada dia, maka Allah bagi dia faqih dengan agama dia. Nabi tak kata siapa yang Allah nak kebaikan kepada dia, maka dia membaca hadis aku, tahu hadis aku, dah. Baca hadis okey, bagus. Hafaz hadis bagus. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga penghafaz hadis yang banyak, ahlul hadis. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ahlul hadis. Hadis yang kita baca di awal tadi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, itu ahlul hadis. Okey. Imam Malik bin Anas ada kitab hadis yang terkenal yang dikarang oleh dia, iaitu Al-Muwatta. Bagi Imam Malik ahlul hadis. Kita kena tanya satu soalan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam An-Nawawi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Bashir, Imam Hanafi, imam-imam mu'tabar ni semuanya ahlul hadis. Okey. Allah anugerahkan ada lagi satu keistimewaan kepada ulama-ulama yang pandai hadis ni, iaitu apa dia? Faqih. Faqih dalam bahasa yang mudah kita nak faham, maksud dia faham hadis Nabi tu. Okey, dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kawahu, telah pun menunuh besi panah kepada Ubay bin Ka'ab. Dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah minasyaukah, kerana penyakit yang kena kepada penyakit kelurutan tadi tu, kena kepada As'ad ni, Nabi buat macam tu. Oh, dia baca hadis Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kayyi, Nabi tegah daripada menunuh besi panah. Baca hadis boleh tuan-tuan, terjemah hadis boleh, nak faham hadis, yang ni dalam bahasa saya nak bagi tuan-tuan senang faham. Inilah yang dipanggil anugerah Allah. Iza aradallahu bihi khairan atau may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah bagi dia faham agama. Sebab tu kita bila kita tengok orang hak jenis baru-baru, kita mengaji baru berapa hari, petikai ijtihad imam-imam mu'tabar ni, tuan-tuan senyum sudahlah. Dah sungguh. Baru berapa hari kita mengaji agama ni, kita pertikaikan qunut subuh Imam Syafi'i. Apa ingat Imam Syafi'i tak pernah membaca hadis ketika Nabi tak baca qunut subuh? Awak ingat Imam Syafi'i tak hafal ke hadis tu? Ini yang kata faqih ni. Dalam masa yang sama, kita pun tidak merendahkan pandangan ijtihad ulama-ulama yang lain yang tidak mensunatkan sebahagian ibadah. Ada ulama ni mensunatkan sebahagian ibadah. Ulama ni kata wajib, ulama ni kata sunat muakkad, ulama ni kata duduk tahiyat akhir macam ni, ulama ni kata duduk tahiyat akhir macam ni. Kerana ulama-ulama yang muktabar ni, mereka memang ahlul hadis, memang depa hafal hadis, baca hadis, memahami hadis. Tinggal lagi bila depa dah sampai ke maqam apa, boleh mengistimbat hukum daripada hadis. Jadi jangan suka diri kita dengan ulama muktabar. Saya nasihat diri saya dan kita semua, tuan-tuan, jangan sekali-kali kita merasakan kita ini setanding atau kurang sikit pada Imam Syafi'i. Dah jauh, tuan-tuan, jauh sungguh.
Pertama, Quran kita tak hafaz. Kalau kita hafal, kita tak ingat. Yang kedua, hadis kita tak hafal. Kalau kita tak hafal, kita tak boleh hafal dengan sanad-sanad yang berturutan sampai kepada Nabi dengan lengkap. Yang ketiga, kita duduk di zaman yang generasi yang berbeza dengan generasi awal yang diiktiraf oleh Nabi. Khairul qarni, sebaik-baik qurun tu. Khairul qurun tu yakni qarni. Kemudian yalunahum, dia duduk dalam kelompok tu. Itu generasi yang terbaik. Kalau Imam Syafi'i baca satu hadis, hadisnya tu dekat je nak sampai kepada Nabi SAW. Kita baca hadis, tuan-tuan, kita sandarkan kepada Imam Bukhari. Bukan kita yang pergi cari sampai kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari cari sampai kepada Rasulullah. Nampak? Jadi jangan sekali-kali, tuan-tuan, berasa diri ni hebat sangat. Tengok kadang-kadang dalam Facebook, Facebook satu hari, tuan-tuan, oh, ramai orang alim faqih di Facebook lah ni. Hak tepih fatwa apa banyak. Tepih fatwa apa banyak nak sebut bila. Seolah-olah mufti hak duk dah ni tak erti apa langsung. Sungguh. Tu ulama-ulama Al-Azhar pun tak erti oh. Suruh kita sembahyang berjarak ni, tak erti apa tu semua tu. Dah sungguh, tuan. Kita buka lah Jami' Al-Azhar, masjid di Al-Azhar, ada dalam Facebook, hari-hari tunjuk sembahyang daripada sana. Macam mana ulama-ulama Azhar sembahyang? Sama lah macam kita ni. Dah main pula sunnah WHO pula dah. Sungguh. Sunnah WHO main ke mana? Bukanlah ulama-ulama tu suka-suka hati dah. Tu tengok apa kebaikan tuan. Tuan dengar ada kluster masjid. Belum dengar lagi kluster masjid. Cuma di awal lose oleh kerana kita tak bersedia, ada kluster masjid Seri Petaling. Mengambil iktibar daripada situ, maka dibuat SOP. Dan sehingga hari ini, tuan-tuan, saya boleh katakan masjid rumah Allah, surau-surau adalah tempat yang paling selamat untuk kita duduk. Kerana kita patuh sungguh dengan SOP. Ulama dia faham kerana dia baca hadis-hadis Nabi, hadis yang kita baca dalam dalam hadis menceritakan tentang bagaimana ulama nak buat keluar hukum, tuan-tuan. Ni nak buat keluar hukum ni, tuan, bukan saja lagu duduk fikir sambil minum kopi fikir tak. Hatta satu dunia, hatta Masjidil Haram sampai di Mekah, tuan-tuan. Malam sembang dengan sahabat yang pernah menguruskan travel untuk orang pergi buat umrah. Dia kata lah ni, kalau nak pergi buat umrah, Ustaz, saya dah kira costing dia saja hari ni kalau nak pergi buat umrah 12-13 ribu kat Saudi buka tu. Dia tu pasal apa jadi mahal? Pasal SOP. Dia kata kalau kita bawa satu bas, Ustaz, dia kata bawa satu bas, dia kata seorang saja positif di sana, satu bas balik, siapa nak tanggung? Saudi, tuan-tuan. Itu ijtihad ulama Saudi sana. Ulama Saudi WHO kak, Al-Azhar WHO, semua Yahudi habis. Satu dunia Yahudi habis. Balik nanti daripada sana, dia tahu Ustaz, sampai di Malaysia ni nak kena kuarantin. Kuarantin kos masuk dalam tu sekali. Nak pergi duduk di mana? Nak duduk di hotel dan sebagainya, tu kos. Mereka bagi pergi 10 hari ya Ustaz, iaitu 4-3-3. 4 di Mekah, 3 di Madinah. 3 hari lagi ialah proses hak tadi ni, dengan kuarantin, dengan apa semua. Jadi keseluruhan 10 hari betul-betul duduk di Mekah 4, 3 di Madinah. Ni cerita sahabat yang duduk buat urusan tu. Semua kos tu dulu kalau pergi Ustaz, satu bilik boleh duduk 5 orang 6 orang lah, 2 atau 3 ikut keluasan bilik. Tu semua kos. Siapa nak bayar bilik tu? Bilik sebelum ni boleh duduk 5-6 orang, boleh duduk 2 atau 3 orang. Siapa nak tanggung tu? Dalam tu orang yang pergi. Jadi jangan tanyalah kos hari ni kalau nak pergi buat umrah, kalau dibenarkan tak kurang daripada 12 ribu. Ini bukan promosi apa, tuan. Inilah ujian Allah kepada kita. Tak ada siapa minta benda ni tak. Dan kita pun, tuan-tuan, bukan ejen Yahudi apa, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Yang inilah yang dipanggil di dalam Islam, dia ada kaedah dia. Kaedah dia apa dia? Darul mafasid aula min jalbil masalih.
menolak benda yang buruk, menolak fasad, menolak kemudaratan, menolak bahaya, itu lebih diutamakan daripada menarik maslahah. Merapatkan saf ini maslahah, bagus, menautkan hati, mengikat ukhuwah Islamiah, menyempurnakan sembahyang kita, menenangkan hati dalam beribadah, semua itu maslahah. Tapi ada mafsadah. Mafsadah apa? Mafsadah yang kita tak nampak, tak tahu. Islam suruh kita berikhtiar, bukan menyerah diri bulat-bulat. Kalau ada bahaya di keliling kita, maka darul mafasid, kaedah fiqh dia kata apa? Menolak benda yang bahaya, mafsadah, itu lebih aula, diutamakan dalam agama daripada jalbil masalih, daripada buat benda-benda yang maslahah. Ulama faham tu, kita tak faham. Tak, balik kepada tadi cerita sama juga. Maka balik kepada kisah tadi tu, saya ringkaskan tuan-tuan, 2 minit. Berubat dengan tunuh besi panas itu telah berlalu hadisnya, yang ditunjukkan ada tegahan, ada larangan, ada yang kata boleh. Al-jawab, ulama kata hendaklah ditakwilkan 2 hadis ni supaya tidak bertentangan keduanya, iaitu tegah Nabi itu ada kalanya kerana orang-orang beriktikad mesti mau dengan bertunuh. Tak boleh itu. So kata penyakit ni hak macam tu lah, tak boleh ubat lain, i'tiqad. Maka jikalau tiada bertunuh dengan api, nescaya tak sihat dia. Jadi sampai i'tiqad, kita berubat tak boleh sampai kita sampai macam tu punya i'tiqad kita. Maka jadilah i'tiqad yang demikian itu menjadikan tunuh itu memberi bekah ataupun yahtamil tegah itu, iaitu apabila ada ubat lain daripadanya, kerana bertunuh itu mendera tubuh dan memarutkan diri. Okey, kerana i'tiqad Nabi tak mau macam tu. Yang kedua, ada ubat lain dan Nabi suruh guna ubat lain, itu lebih baik. Buasir kepada Imran bin Husain tadi, ubat lain lebih baik daripada tunuh besi, maka sebab tu Nabi tak bagi. Begitu. Ataupun dia kata yahtamil tegahnya itu kerana tiada bersetentangan dengan penyakit yang ditunuh itu dengan ubat tunuh, sebagaimana Nabi SAW menegah para sahabatnya yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kerana Imran itu ada sakit buasir. Penyakit buasir tidak munasabah ubat dengan al-kai tadi, menunuh besi, tak munasabah. Jadi tuan-tuan, kalau ada kitab garis dekat perkataan tak munasabah, dalam perubatan ada yang tak munasabah dengan penyakit. Siapa yang nak tentukan tak munasabah? Ahli dia, doktor, pakar perubatan ataupun ahli dalam bidang tu, dia yang boleh tahu ubat ni tak munasabah. Tuan-tuan pernah tak duduk rumah, anak batuk, tuan-tuan pergi farmasi, tuan beli ubat, balik bagi makan, batuk tak mau lega, kuih teruk. Mai hari ketiga, mak dia dah ingat dah. Dia kata yang bawa pergi klinik lah, dia beli buat farmasi, tengok kuih teruk ni, dengan hinguih tak berhenti. Hari ketiga baru cempung pergi jumpa doktor. Doktor check, doktor kata apa? Ubat batuk stop. Nampak tak? Apa ada anak kecil tahu? Doktor pakar kanak-kanak, dia kata apa? Ubat batuk ada bagi? Ada. Ubat batuk tak mau. Ini saya bagi 1 antibiotik, ini ubat paru-paru, ini ubat cair kahak saja. Batuk tak mau. Kita balik rumah, bagi malam tidur lena. Bukan yakin kepada ubat tu, bukan i'tiqad dak, tapi ahli dia tahu ubat ni tak sesuai. Kita tak ahli, kita pergi farmasi, anak batuk, batuk macam mana batuk kahak, dia bagi batuk kahak. Dia tak check anak kita, kita pun tak tahu sakit anak kita macam mana, maka ubat tu tak sesuai. Baik, ada ketikanya anak nombor 2 pula batuk pergi farmasi juga, beli balik makan lega. Berbetulan waktu tu sakit tu ialah batuk yang lega dengan ubat tu. Hak ni yang dimasukkan ni. Nabi SAW tak mau kita ni duk pergi ambil ubat hak tak munasabah dengan penyakit. Teruk kawan tu makan ubat. Sakit dia itu ialah jangkitan paru-paru, allergic, bukan batuk. Batuk itu simptom. Nampak tuan-tuan? Hanya doktor ahli perubatan tahu benda tu. Kerana dia check dah, dia dengar apa semua, dia tahu.
Demikianlah setiap bidang itu ada ahlinya, bukan semua orang reti. Baik, akhir sekali dia kata, pendeknya sesungguh pun berubat dengan tunu besi itu harus, maka sepatutnya jikalau hendak berubat dengan dia, biarlah dia akhir ubat, yakni manakala tidak dapat dah ubat lain daripadanya. Adapun selama ada ubat tidak bertunu, maka ialah yang didahulukan. Kalau kaedah tak ada dah, melainkan hak tu, barulah Nabi suruh Ubay bin Ka'ab menggunakan kaedah ni. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Lepas ni kita akan masuk bab yang agak penting juga, yang menjadi sebahagian daripada perubatan yang kita doa amal, iaitu bab majaa fil hijamah, iaitu menceritakan tentang berbekam darah kotor. Ini pun ada hari dia, ada kaedah dia, ada tempat-tempat dia. Ahli dia pandai bidang ni. Ada sahabat-sahabat kita ada ubat bekam, dia pun pandai. Ada hari dia mengikut sunnah Nabi. Ada tempat-tempat dia, bukan min bubuh ya. So sakit perut betih. Sakit pinggang belah kiri, buh tang pinggang belah kiri. Bukan lagu tu, pitanya ahli dia pun pandai. Al-hijamah ini mengikut Tibbin Nabawi, ada kaedah dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, salah silap terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.